Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan makbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari-kapeh waras, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, terutamanya akan nikmat iman dan Islam.
Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah dapat sama-sama solat padu maghrib berjemaah. Sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk dalam majlis taman-taman surga mengingati Allah dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat solat padu isyak berjemaah. Dan seluruhnya kita berazam mudah-mudahan pada malam ini dapat qiyamul lail, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, esok pagi kita dapat solat padu subuh berjemaah insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita telah berada pada 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sudah barang tentu apabila disebut bulan Rabiul Awal ini kita mengingati, iaitu satu bulan di situ ada hari yang begitu yang kita tunggu-tunggu, yang begitu banyak kelebihannya, iaitu pada 12 Rabiul Awal, iaitu hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan kalau dekat negeri Johor ni biasa menyambut majlis Maulidi Rasul bukan setakat bulan Rabiul Awal, kadang-kadang sampailah bulan Ramadan baru berhenti. Tak apa, kita mengingati Rasulullah ni bukan setakat bulan Rabiul Awal, bukan setakat 12 Rabiul Awal, tapi setiap masa kita kena cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat, saya tengok ada kenopi ni nak buat majlis maulid juga. Dah lepas ke belum? Belum. Saya terbaca dalam kitab Al-Bayan yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Johor tahun 1429 Hijriah. Dah berbelas tahun jugalah. Dekat situ di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah disusun oleh Ibnu Katsir, yang mana satu masa Ibnu Abbas radhiyallahu an telah bermimpi, Ibn Abbas ni telah bermimpi, ialah mimpi seorang sahabat ni, malah dia bapa saudara Nabi juga, Nabi Muhammad SAW. Dia telah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya itu. Kalau saya mimpi tak samalah. Pagi tadi tengok apa, malam-malam tengok bola, mimpi main bola stadium contoh pergi walimah mimpi jadi pengantin, itu saya mungkin. Tapi sahabat Nabi ni tidak, Dia mimpi bertemu Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ni angger dina diseksa. Diseksa, dihadapkan di dalam neraka, sentiasa diseksa oleh Allah. Tapi setiap hari Senin dia bersenang-senang dibandingkan hari lain. Hari lain diseksa, tapi hari Senin ini diberi keringanan kepada Abu Lahab. Setiap hari Senin diceritakan. Kenapa diringankan siksaannya? Kerana Abu Lahab ini diceritakan apabila mendapat berita, mendapat anak saudara lelaki yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gembira sangat. Walaupun pada masa dewasanya Rasulullah mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengakui Rasul itu pesuruh Allah, dia adalah salah seorang yang penentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi apabila awalnya dia mendapat berita kelahiran anak saudara, dia paling suka sangat. Dia ketuk pintu dari rumah ke rumah nak bagi tahu, aku dapat anak saudara lelaki, aku dapat anak saudara lelaki. Bukan setakat itu saja, dia telah membebaskan, apabila dapat berita anak saudara lelaki, dia telah membebaskan salah seorang hambanya yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini bukan apa tujuannya dibebaskan, untuk menjaga anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Malah diceritakan Suwaibah ni pernah menyusukan Rasulullah. Jadi ibu susuan Rasulullah. Ibu susuan Rasulullah ni ada dua. Pertama Suwaibah, walaupun sebentar, tak lama, tapi yang paling lama ibu susuannya adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi oleh kerana kebaikannya dia menyambut kelahiran keputusan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ni, dia membebaskan seorang hambanya Suwaibah ini. Kesukaannya tu, kasihnya apabila mendengar berita kelahirannya, Allah Ta'ala
ringankan siksanya pada setiap hari Isnin. Jadi kalau tuan-tuan menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad SAW, lagi besarlah ganjarannya. Sebab kita semua beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah. Sebab itu kata guru saya, tuan-tuan, pergi majlis, pergi ke masjid ni, lagi-lagi majlis ilmu, biasanya dapat 5 perkara. Kalau tak dapat 5 perkara, dapat salah satu pun okeylah. Jangan langsung orang itu. Pertamanya kita pergi masjid atau pergi majlis ilmu, terutamanya pertama dapat ilmu. Pertamanya kalau boleh dapat ilmu. Tapi kalau tuan-tuan duduk aja tertidur contohnya, pun dapat pahala. Turun ngunduk, reti-reti wes entek, pun dapat pahala. Bukan setakat dapat pahala, malah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada cerita, kita ni apabila duduk majlis ilmu, para malaikat ini mendoakan kita. Malah ada dalam setengah riwayat dia menurunkan, menaungi sayapnya orang menuntut ilmu ini. Dan apabila habis menuntut ilmu ni, malaikat ini mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Allah Taala tanya kepada malaikat tadi ni, "Wahai malaikat, bagaimana keadaan hamba yang aku tinggalkan tadi, yang kamu tinggalkan tadi? Hamba-Mu yang aku tinggalkan tadi, dia lepas sembahyang maghrib, dia duduk dalam majlis ilmu. Dia cerita tentang apa? Dia tentang surga, dia cerita tentang hari kelahiran Rasulullah. Apa lagi yang dia cerita? Dia cerita tentang neraka, apa balasan orang-orang yang mengingkari perintah Allah." Lalu Allah Ta'ala berkata apa kepada malaikat? "Wahai malaikat, ku ampunkan dosa-dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu tadi, terutamanya dosa-dosa yang kecil." Lalu kata malaikat, "Ya Allah, ya Allah, tadi ada orang yang duduk dalam majlis ilmu tadi, ada yang tak ikhlas. Dia duduk majlis maulid kerana nak makan contohnya. Nak makan apa? Tak tahulah jamuannya apa, nasi biryani kambing ke apa-apalah. Pergi majlis ilmu ni kerana nak makan niatnya, bukan kerana mencari keredaan Allah. Ataupun pergi majlis ilmu ni nak supaya orang puji, dia rajin duduk majlis ilmu. Ataupun dia pergi majlis ilmu kerana supaya dia kerana malu dengan bapa mertua. Contoh. Ikhlas tak tu? Tak ikhlas. Macam mana? Ya Allah, adakah nak diampunkan dosanya? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana ada orang yang ikhlas, maka dia pun mendapat tempiasnya. Maka aku ampunkan dosanya. Jadi untung tuan-tuan duduk majlis ilmu ni. Ya, dan hati kita sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata guru saya, yakni Ustaz Ishak Nur, pertama dapat ilmu. Yang kedua dapat pahala. Lagi-lagi kita mencari keredaan Allah, ya dapat pahala. Nombor 3 dapat makan. Hanya ada makan ke tak? Biasa dapat makan lah ya. Nombor 3 setidak-tidaknya dapat makan. Nombor 4 dapat bungkusan. Dia tak semualah. Tak apa nanti minta bungkusan semua. Kalau ada bungkusan, alhamdulillah. Yang kelima ni saya nak cakap ke tak cakap ya? Yang kelima mungkin dapat sampul ya. Dapat sampul dia tak payah cerita. Itu guru saya je lah cerita. Yang pentingnya dapat pahala dan dapat ilmu. Itu yang utama tuan-tuan. Yang 3 tu kalau dapat rezeki lah, ekstra tambahan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, tentang sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban. Sauban ni tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia banyak menghabiskan masanya pada siang hari bersama-sama Rasulullah. Biasanya pada siang hari di mana adanya Rasulullah, Sauban ada. Dan terpisahnya Sauban dengan Rasulullah ni pada waktu malam aja. Apabila Rasulullah dah balik di rumahnya dengan keluarganya, takkan Sauban nak masuk dalam rumah Rasulullah juga. Jadi Sauban balik ke rumahnya dengan keluarganya. Tapi pada satu masa tuan-tuan, Sauban ni orang iso turu. Gerimpang rono, gerimpang rene. Kenapa Sauban tak boleh tidur? Kalau saya tak boleh tidur, mungkin tak macam Sauban, sahabat Nabi. Saya tak boleh tidur, mikirkan hutang banyak sangat.
Hutang kereta bulan ni belum bayar, contoh. Servis pun belum. Rotek pula mati. Contoh. Tak boleh tidur, fikir hutang, contoh. Tak boleh tidur kerana apa? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anaknya suruh bank inkan duit, contoh. Tak boleh tidur kerana apa? Sawitnya baru dipetik pagi tadi. Ingatkan dah ditimbang. Rupa-rupanya ada orang tolong timbangkan, contohnya. Dia tak sampai kedai, contohnya. Tak boleh tidur, gelibak krono, gelibak rene. Yang muda-muda mungkin awetnya tak bagi WhatsApp, contoh. Tak boleh tidur. Contoh yang muda lah. Tapi yang kat sini semua macam bujang-bujang lagi je semua ni. Dah masuklah yang cakap ni. Siapa yang nak WhatsApp kalau tak isteri je? Itu pun ada keperluan. Kalau tak adanya WhatsApp, sayang jarang lah. Tuan-tuan mungkin lah. Contoh. Tapi sahabat ni tak boleh tidur kerana apa? Bila nak pagi. Bila nak pagi, maksudnya bila aku nak jumpa Rasulullah. Padahal siang dah satu hari suntuk bersama Rasulullah. Terpisah malam pun tak boleh tidur. Rindunya dengan Rasulullah ni. Bila nak pagi. Dan ketika dia fikir bila nak pagi, dia terfikir ini di dunia baru terpisah kejap. Besok sekiranya aku di akhirat, kalau aku tak masuk surga, masuk neraka, bagaimana aku nak jumpa dengan Rasulullah? Itu yang Sauban tak boleh tidur. Ataupun sekiranya aku masuk surga juga, alhamdulillah. Tapi kalau masuk surga, adakah aku sama tingkatan surganya dengan Rasulullah? Mungkin Rasulullah tingkatan yang pertama, surga Firdaus. Mungkin aku kena surga Adnin, surga Naim contohnya, Darussalam, Darul Jalal contohnya. Kedudukannya, tingkatannya tak sama. Macam mana aku nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan ada terfikir macam itu? Ada lah agaknya ya. Saya ni yang takut tak ada, cerita je tapi tak ada. Lalu esok longan sembahyang subuh. Bukan yang marung, ni sembahyang subuh ni masjid ya. Rasulullah tengok mata sahabat ni apa? Mata merah ni biasa kenapa? Kurang tidur mungkin. Bela hantu raya mungkin. Apa lagi? Mata merah sebab ngisap ganja. Okey, mata merah juga. Saya dulu pernah jugalah ceramah dekat ADK ni. Wah, ya mula tapi tu okey, mula-mula kena tak merah semua. Tapi sahabat ni bukan kerana ngisap ganja, bukan. Bukan kerana hantu raya, bukan. Sahabat ni mata merah kerana kurang tidur. Dia fikirkan malam tadi tentang apa yang saya cerita. Ya Rasulullah, diceritakan apa yang dia terfikir malam tadi. Rasulullah berkata apa? Wahai sahabatku Sauban, surga itu bukan milikku, adalah milik Allah. Tunggulah Allah Ta'ala turunkan wahyu. Rintitan daripada kisah tersebut, Rasulullah telah menerima wahyu surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, yang terdiri daripada nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan betapa eloknya mereka itu menjadi teman kepada orang-orang yang taat itu. Jawapannya dah dapat. Allah Ta'ala perintahkan apa? Kalau nak duduk besok bersama-sama Rasulullah, jadilah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadilah hamba Allah yang taat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di saat kamu sendiri maupun di saat ketika kamu berada di hadapan orang ramai. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadis dalam kitab Zubdatun. Kalau kita lihat Sauban ni tuan-tuan, saya dah cerita dulu. Kalau cerita lagi nanti macam dah berulang kali pula. Ustaz ni tak ada cerita lain ke? Tapi tak apa. Kita belajar agama ni ulang-ulang lagi bagus sebenarnya. Kalau tak lupa ya ingat. Kalau ingat ya tak
Tak lupa. Kita memang disuruh ingat mengingat. Lagi kalau adik kamera ni ikut, dah jadi risau juga saya. Cerita YouTube ni kok podo aja tau. Aku harap paksa karen dulu ya wes. Yang ngono ya aku jawab kau tahu poseng milu. Ngono. Aku iso neki kok. Yang ngono aja. Minta maaf adik gurau aja. Sahabat ni tuan-tuan. Apa nak cerita tadi ni? Jadi orang yang taat ni nak besok dibangkitkan oleh Allah bersama-sama Rasulullah, amalkanlah 4 perkara ini. Rasulullah bersabda, waruwi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salatal ma'al jamaah wa jalasa fi khalqatil il wa sami'a kalam Allah wa amila bi a'tahu Allah ta'ala sittata asya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang buat 4 perkara ni, Allah Ta'ala bagi 6. Siapa yang buat 4 ni, Allah Ta'ala janji bagi 6. Gawe papat untuk 6. Untung apa lah? Untung tu. Apa dia tuan-tuan? Pertama, iaitu suruh buat man shalla salatal ma'al jamaah. Solat berjemaah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita mudah-mudahan istiqamah. Kita dapat hadir ke masjid ini dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan istiqamah perbuatan kita mengimarakan, memakmurkan rumah Allah, di antaranya solat berjemaah ini. Teruskan. Yang keduanya wajalasa fi alqatil ilm, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah kita dah solat berjemaah, wis wirid, wis ndonga, sembahyang sunat badiak maghrib, ya ora balik. Jagong nyenuk. Boh apa si diomong ke ustaz ke ki. Kek ngomong Jawa, wah. Ora paham langsung. Ngomong dak no isi, sanggup duduk juga contoh. Masya Allah, tabarakallah. Setidak-tidaknya tuan dah duduk macam ilmu. Nombor 2 dah lepas. Nombor 3, apa dia? Wasami'a kalam Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dalam kalau kita nak nyampaikan tausiah ke, tazkirah ke, ceramah ke, apa-apalah, jangan lupa selain selitkan selawat, jangan lupa baca ayat Al-Quran, baca hadis supaya menambahkan keberkatan. Dia tak suruh nyanyi lagu balada ke, lagu 60-an ke, tak ada. Ya. Baca ayat Quran macam tadi saya baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh, tuan-tuan dengar tak? Dengar. Dah selesai nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 ni masing-masing lah tuan-tuan. Terutamanya saya ngomong ki. Wa amila bihi a'tahullah, dan mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Siapa sing gawe papat mau? Pertama, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, solat berjemaah. Nombor 2, duduk majlis ilmu. Nombor 3, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Lu baru dengar lagi, nek bocor mana? Oh, lagi banyak pahalanya. Kan ada 5 perkara yang dipandang dapat pahala. Pandang aja dapat pahala. Pertama, pandang janda, pandang janda pula, Allah Akbar. Alah, saja je nak kunci tahu tak tidur rupanya. Yang pertama, pandang Al-Quran dapat pahala. Ni dengar dapat apa? Pandang pun dapat pahala. Oh, lagi kalau kita muliakan Quran, letak Quran semua dekat atas. Oh, bagus. Baca Suratul Mulk, angkat betul-betul. Ini kadang-kadang taruh kat lantai je. Menghormati pun dijaga. Oh, lagi besar pahalanya. Ya, pandang Quran dapat pahala. Nombor 2, pandang Kaabah dapat pahala. Saya tak baca hadis ni lah tuan-tuan ya, pengajarannya. Nombor 3, tuan-tuan kat rumah ada kowe. Kowe pula. Mesin air penapis saya ada. Ada tak? Saya tak payahlah sebut jenisnya. Nanti kalau sebut satu, yang lain cemburu pula. Ustaznya dibayaran ke? Promosi pula? Tak. Ada mesin air?
Ada, tapi tak dapat lawan air Zam-Zam. Pandang aja dah dapat pahala. Nombor 4. Ni yang dah tak ada apa boleh buat. Yang ada anak-anak masih ada ni, iaitu pandang ayah dan ibu, dapat pahala. Pandang aja ayah ibu, wajah ayah ibu tu dengan penuh kasih sayang, dapat pahala. Tapi anak-anak kita kadang-kadang bual dengan mak ayah, mata tengok gepeng. Tahu mata tengok gepeng? Kadang-kadang saya ngomong ni podo, mak ngomong ngono. Apa salahnya gepengnya disimpan gitu, tinggal yang kereta. Nek digawa kadang-kadang delok ai. Mak bual yang delok gepeng. Mulutnya ya, mbah apa dia omong ke. Jangan, dari segi hormatnya ambil tumbuhan lah. Macam imam baca khutbah dekat depan, tengok pandang wajah imam tadi khatib membaca khutbah. Walaupun ada apa ni, tayangan slide. Ni ada tak sini? Tak ada, bagus juga. Kalau tak ada tayangan slide, dia semak Pak Imam baca. Apalah Pak Imam, gunah kurang. Wah kawan. Imam nak komen, bukan dia nak dengar. Tengok tulisannya. Sunat pandang khatib yang sedang membaca khutbah. Sebab tu dia dekat mimbar atas sikit, dia melongak sikit, jadi tak mengantuk. Tapi kalau tengok bawah, memang waktu paling senang nak tidur. Tahu-tahu barakallahu barakallahu habis saja kan. Yang akhir sekali, pandang dapat pahala, pandang keindahan alam, ingat pada Allah, dapat pahala. Ada setengah ulama kata, pandang wajah alim ulama dapat pahala. Jangan pandang saya bukan alim ulama, sama aja tak apa-apa. Tu. Dengan Quran. Dan yang keempat tadi apa dia? Mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Jadi tuan-tuan, buat 4 perkara ni Allah Ta'ala bagi 6. Apa yang pertama? Di antaranya yang kita nak tadi, dibangkitkan oleh Allah bersama-sama para nabi, para rasul, bersama-sama para suhada, para siddiqin. Pertama, Allah Ta'ala bagi 6. Pertama, arizku minal halal. Allah Ta'ala berikan rezeki yang halal. Yakinlah tuan-tuan. Tuan-tuan solat berjemaah, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, duduk majlis zikrullah, baca Al-Quran, dengar ayat-ayat Al-Quran, itu dapat menarik rezeki. Rezeki ni kalau kita nak rezeki aja wang ringgit, tak semestinya wang ringgit. Keamanan, ketenteraman, kebahagiaan, kesehatan, itu termasuk semua dalam rezeki. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi apa? Wa yanjuna min azabil qabr. Dibebaskan, diselamatkan daripada siksa kubur. Percaya tak ada siksa kubur? Percaya tak ada himpitan kubur? Ada. Jadi kita mengharapkan kubur kita tu seperti salah satu taman-taman surga keadaannya. Dijauhkan daripada surga kita itu jadi surga pula. Kubur kita menjadi salah satu gaung api neraka. Jadi nak supaya kubur kita itu selamat daripada siksaan kubur, amalkan 4 perkara. Di samping membaca suratul Mulk, di samping membaca doa selepas membaca tahiyat akhir tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ada kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu di antaranya lah, banyak lagi cara. Nombor 3-nya tuan-tuan, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Kitab amalnya diberi daripada sebelah kanan. Kalau buat 4 perkara itu, insya-Allah. Kan saya dah nyatakan dalam kitab Tazkirah fil awali mauta wal umuri wal akhirat. Tazkirah fil awali mauta wal umuri wal akhirat yang telah disusun oleh Imam Qurtubi. Ada tak tebal bukunya tuan-tuan, boleh belilah. Bawa 100 lah, lebih kurang lah. Saya rasa tak sampai 100. 100 je apa? Tak sampai 100. Ya? Walah tuku kasut sampai 200 satu lebih kok.
Kitab 100 tu, oh jadi fikir ke mana lah. Nak dipikir oleh suatu memang tak belilah jawabannya. Mualnya kan. Yang mampu belilah. Tuan-tuan, tak tebal, ada 121 muka surat lah lebih kurang Tebal lah 1121 muka surat. Oh tebal juga, baca satu malam tak habis tuan-tuan. Ada 3 masa tuan-tuan, sungguh menakutkan. 3 masa ni sungguh menakutkan nak dapat keputusan. Sungguh menakutkan. Macam tuan-tuan masa nak ambil lesen L, periksa yang gunakan komputer tu, kan? Tekan button komputer pun tak tahu macam mana. Nak dapat keputusan lulus ke tak lulus, kan? Kalau tak lulus kena bayar lagi. Masa tu gementar tak? Lagi-lagi kalau dah 3 kali tak lepas. Malu dengan kawan-kawan ngeteh ni. Macam mana kau periksa tadi? Lesen L, lulus tak? Udah masuk kali keempat. Malu betul. Yang besok menggerunkan nak dapat keputusan, pertama ketika kita nak dapat suratan amal, belah kanan ke belah kiri. Yang kedua, sungguh gemetar apabila kita nak dapat keputusan timbangan di yaumul mizan. Kita gemetar sangat, sama ada pahalanya lebih berat ataupun dosanya lebih berat. Nombor 3, sangat gemetar tuan-tuan. Nombor 3, nak dapat keputusan bila? Perkara apa? Ketika meniti titian sirat yang begitu jauh. Ada setengah riwayat menyatakan titian sirat itu 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. 5,000 menaik, 5,000 mendatang, 5,000 tahun menurun. Sedangkan 1,000 tahun di dunia sama dengan 1 hari dekat akhirat. Jauh tak? Jauh. Ketika itu sungguh takut kita, sama ada kita melepasinya ataupun tidak. Dan seterusnya yang kelima. Ini orang yang buat 4 tadi, nombor 5 apa dia? Iaitu wa yuhsaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu bait. Minta maaf. Wa yuhsaru ma'an nabiyyin, iaitu yang kelima, berada dalam barisan para nabi. Besok dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi dan dimasukkan dalam surga bersama para nabi. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, amalkanlah tadi itu 4 perkara. Dan yang akhir sekali, wa bana lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra'u lahu arba'una baban. Kita dekat dunia ni nak rumah tak tuan-tuan? Nak ke tidak? Nak. Semua sibuk nak besarkan rumah. Tapi macam tuan-tuan ni saya dah kurang sikit lah nak fikirkan rumah. Kalau zaman umur 40, 30, lepas berumah tangga, fikirkan rumah tak? Fikir. Kan saya dah cakap orang lelaki ngomahi, kan? Pertama ngomahi dulu. Ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Asal balik aja dulu berumah tangga ya, nangis saja istrinya. Kenapa yang nangis? Abang, bila kita nak hidup berdikari bang, buatlah rumah, walaupun tiang batang pinang pun tak apa, lantai batang buluh pun tak apa. Kita sian nak nyusahkan, kita ni asyik menyusahkan mak aja, padahal dia tak tahan dulu kat mak mertua. Alasan aja semua tu. Contoh contoh nangis. Kita buat rumah, dapat bukan tiang batang pinang, tiang 4 segi, 4 darab 4 pun kira okey lah. Tak dapat 6 darab 4, 4 darab 4 pun okey. Dah duduk, abang ni bilalah rumah kecil sangat, buatlah besar sikit, 3 bilik ke 4 bilik. Dulu kata batang pinang pun dah cukup, dah rumah besar cukup 3 bilik. Bang, jiran sebelah tu tengok semua rumah dah turun, dah rumah batu. Kita ni masih rumah kayu. Dah suaminya tingkuk golek duit buat apa, turunkan rumah juga. Ingatkan dah cukup bang, sebelah dah pasang mosek, tak main tikung getah lagi bang. Betul? Betul tak? Jangan cakap ya lah, kalau cakap ya memang betul nanti. Kita sibuk tak nak besarkan rumah? Betul tak? Tak salah. Sebab Nabi pun dah kata arba'um, minta maaf, arba'um minajah 4 pula. Arba'um minas sa'adah, 4 perkara
yang membawa kebahagiaan. Pertama, al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Kalau perempuan pula dapat suami sing soleh. Walaupun namanya UK, tapi soleh yang penting. UK itu siapa? Saya lah, Ustaz Kamal contohnya lah, ya. Masuk bakul lah kat sendiri. Tak apalah nak kata orang, berarti awak tuan-tuan marah pula. Al-mar'atu salihah wal maskanu wasi'. Tengok Nabi sebut rumah yang luas pun bawa kebahagiaan. Cuba nak rumah yang cilik, taruh barang tak ada, spender sakut sana, spender pula. Allah. Seluar sangkut sana, baju sangkut sana, tuala sangkut sana. Oh, rumahnya kecil, tak boleh nak susun, jongkang langgang itu. Balik penat-penat, rumahnya tak kemas. Agak-agak macam mana? Pening tak kepala? Pening. Tapi kalau rumahnya luas, biliknya ada 3, bilik solat pun ada, tenteram sikit, membawa kebahagiaan. Nombor wal markabu hanik, nombor 3, kenderaan yang selesa pun bawa kebahagiaan. Yang dah lama tak balik kampung bang, balik kampung jom. Kampung dekat, bukan jauh sangat, dekat Melimau aja sana. Besok kan cuti bola menang, jom pergi, boleh. Jangan naik motor Honda Petak aja. Honda Petak baru sikit, Honda bulat tu. Oh, dah sukalah suaminya nak balik, isteri nak balik kampung. Nak jumpa mak dah lama tak balik, sejak PKP dulu. Sampai jambatan Batu Pahat, bukan jambatan yang muar nak naik pergi Melaka tu. Mati. Agak-agak macam mana ibu? Kalau ibu tak soleh, tak sabar, tu lah bang, ada duit bukan bawa mati. Kan saya cakap suruh beli motor baru. Ni apa dah jadi ni? Siapa nak tolak? Oh, jadi gaduh pula. Betul. Kenderaan selesa membawa kebahagiaan. Dan akhir sekali, yang membawa kebahagiaan wal jarus salih, jiran yang baik. Jadi dekat rumah gini, kita sibuk-sibuk nak sediakan dekat dunia, sibuk nak buat rumah. Jangan lupa besok dekat surga, alangkah beruntung yang kita masuk surga. Dekat surga pula kita dapat rumah, dapat mahligai. Pula bukan satu, banyak tu. Wakeh lah. Cuba dekat dunia, rumah sendiri ada, isteri ada 4, semua ada rumah. Bagi tak? Rumah sewa ada 200. Seronok tak? Seronok tak? Itu baru dunia. Belum dekat akhirat besok, rumahnya tak sama dengan dekat dunia. Cantiknya macam mana dekat dunia, tak sama rumah dekat surga besok. Sikit pun tak ada tolok bandingannya. Saya pernah pergi kat Salam. Masa tu ikut orang tahfiz. Orang tu kaya lah, kita korporat lah. Dah isyak Dah isyak? Sikit cerita ni tapi jangan lama-lama. Saya pergi orang kapal ni terus sana. Sampai jalan saya cerita. Cantiknya sembahyang tarawih, bawahnya ada ikan, tuan-tuan. Azan dululah, tak jadi. Tak sedap pula dia. Okey, azan dulu. Okey, sambung. Bawah ada ikan ya, ingat. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sanati qa'imah ati sayyidina Muhammad alaihi wasallam al-fadilah wa sallallahu alaihi rafi'ah wa ba'su maqam mahmud allazi wa'ata innaka la tudrikul mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, saya sambung sikit lagi. Pergi solat tadi, dia orang tuan punya rumah ni dia rajin kaki masjid. Walaupun dia kaya tapi dia kaki masjid. Tapi pada tahun tersebut bulan Ramadan dia tak sihat, dia tak boleh pergi masjid. Dia jemput tahfiz ni, budak-budak tahfiz bersama gurunya pergi rumah tersebut untuk berbuka di rumahnya, solat, kemudian solat tarawih di rumahnya. Bayangkan tuan-tuan, dia solat bawah ikan, bermakna lantai cermin, bawah cermin akuarium. Tuan-tuan ada? Ada tak Pak Iyub ni? Pak Iyub ni memang rumahnya besar-besar saya nampak. Kuat ni tenang. Ada tak rumah tuan-tuan? Kalau ada angkat tangannya, saya nak kepingin jugalah. Dia sembahyang bawah ikan, bermakna tempat sembahyang dia luas, bukan kecil. Luas, bawah ikan, cermin tebal, bawahnya akuarium. Iwak ikut di mana? Aku sembahyang orang patya usuk mal. Kenapa ngira iwak? Ni aku berbodoh, ngoro iwak iki iwak apa lagi kau belang-belang lagi? Iwak kap Jepun ke apa? Iwak puyuh ke apa lagi? Bisa orang usuk. Saat kita bawah kita sembahyang, bawah tak ikan. Bawah lipas adalah. Lipas. Tikus pun kadang-kadang ada, lipas pun ada. Dia bawa ikan tuan-tuan. Itu wah rumahnya cantik betul ustaz. Apa? Macam istana. Okeylah. Dia cakap macam istana tu saya boleh terima. Oh rumahnya cantik ustaz, macam rumah dalam surga. Tak. Rumah dalam surga kita tak terbayang, tak terjangkau pikiran kita. Dalam hadis ni dia kata apa? Orang yang buat 4 perkara tadi, Allah Ta'ala binakan sebuah istana di dalam surga. Batu batanya daripada permata, malah dia punya plasternya itu daripada wangian, rumahnya wangi, dan mempunyai arba'una baban. Ada 40 buah pintu. Tuan-tuan ada rumahnya 40 buah pintu? Tak ada tuan-tuan. Itu baru satu. Kalau banyak amalan, setiap hari baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dengan mencari keredaan Allah. 10 kali kita baca suratul Al-Ikhlas. Tapi jangan Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Bacalah sampai awal sampai habis. Lama ke baca suratul Al-Ikhlas? 10 kali? Sampai 10 minit ke? Tak sampailah. Paling lama pun 3 minit. Kita main game. Main game pula. Tak malah main game yang tua-tua ni. Baca WhatsApp. Ada 3 minit satu hari satu malam. Wah kok 3 minit? 30 minit pun nono. Tapi baca surah Ikhlas kadang-kadang 10 kali pun tak mampu. Yang cakap ni lah. Allah Ta'ala binakan sebuah istana besok dalam surga. Banyak lagi lah amalan-amalan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak besok bersama Rasulullah dalam surga, di antaranya tadi amalkan 4 perkara. Tuan-tuan saya nak cerita sikit lah. Ni bulan Rabiul Awal ni. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi sayang pada Rasulullah. Buktinya banyak tuan-tuan. Saya nak ambil satu contoh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni ketika Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah pergi berhijrah daripada Mekah ke Yasrib ataupun ke Madinah.
Sayyidina Abu Bakar sebelum tu minta izin Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada ngalih disik. Nak berpindah dulu ya Rasulullah, boleh tak? Engkau disik wahai Abu Bakar. Abu Bakar tak melawan. Sayyidina Abu Bakar balik lagi. Tak lama kemudian kali kedua tentangan orang kafir Quraisy makin kuat, menekan orang-orang Islam. Abu Bakar jumpa lagi Rasulullah kali kedua, ya Rasulullah, aku nak berhijrah dulu ke Yasrib ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau disik. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Rupa-rupanya kenapa dia tak kasih? Rupa-rupanya Rasulullah sendiri yang mengajak Sayyidina Abu Bakar pergi berhijrah. Suka tak? Suka. Sayyidina Abu Bakar planning, buat atur strategi bersama Rasulullah. Sebab tu kita nak buat sesuatu kena apa tu? Planning dululah. Macam nak buat maulid mesyuarat ke tak? Oh, mesyuarat gawe neng jopo ke neng jero. Neng jopo Ustaz, wong sing uzur kok iso lunga. Wis yo ora. Neng jero keneng itikaf. Wah, ojo tumbuh-tumbuhan pula. Anda tuan-tuan nak buat majlis, makin gaduh pula. Jangan nak buat perkara yang baik, jangan makin bergaduh. Tapi bukan magic kat sini, magic sini jempol-jempol. Ini magic kat kutub utara yang tak ada orang. Ini nak panggil ustaz siapa ya? Wah, panggil Tuan Kadi. Yalah, setuju. Alhamdulillah. Contohnya kalau panggil Tuan Kadi. Tak apa, bermusyawarah betul. Ini makannya nak apa ya? Selepas maghrib ke lepas ceramah? Nanti kata, kalau sebelum ceramah nanti wis mangan balik kabeh. Ben lebar ceramah gek keipangan. Yo ora nek takone ikhlas yo ora kaya ngono. Kowe ngomong penak, kowe iki cutune kiai. Ngomong macam-macam. Ya itu namanya musyawarah. Kalau tak puas hati masa musyawarah tu cakap. Jangan cakap belakang. Masa musyawarah diam aja. Belakang tibai semacam. Tak guna. Sebab itu memang disuruh bermusyawarah, itu memang kaedah Islam, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar disusun, nak lalu mana, siapa yang hantar makanan, siapa yang memadam tapak kaki Rasulullah. Dia suruh pengembala kambingnya bawa kambing ni, lalu jalan yang dilalui oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar nak pergi ke Gua Sur. Kau nanti pengembala kambing ni lalu sini, biar tapak kaki Rasulullah dan tapak Sayyidina Abu Bakar ni jangan dapat dikesan oleh pihakmu musuh. Wahai Asma, adik-beradiknya Sayyidatina Aisyah, hantar makanan, bekalan makanan di Gua Sur. Atur strategi. Dalam perjalanan tu diceritakan Sayyidina Abu Bakar saking sayangnya dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar jalan tak macam biasa. Kadang biasa Sayyidina Abu Bakar jalan seiring dengan Rasulullah, tapi hari ini Sayyidina Abu Bakar kejap-kejap depan Rasulullah, kejap-kejap kanan Rasulullah, kejap-kejap belakang Rasulullah, kejap-kejap kiri Rasulullah, kejap-kejap kanan depan Rasulullah. Corona ini kenapa? Kenapa? Lalu Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kuih corona ini kenapa orang kaya biasa? Tapi tak cakap jauh lah, saya translate jauh. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika aku berada di sebelah kanan, aku takut kalau ada anak panah kafir Quraisy daripada jarak jauh, dia nak panah kamu daripada sebelah depan, maka aku pergi sebelah depan hadapanmu ya Rasulullah. Ketika aku berada di barisan hadapanmu ya Rasulullah, aku takut terfikir anak panah datang daripada sebelah kiri, aku pergi sebelah kiri. Ketika aku berada di sebelah kirimu ya Rasulullah, aku takut anak panah datang daripada sebelah belakang, aku pergi sebelah belakang. Itulah dia yang kanan, kiri, depan, belakang. Biarlah aku mati dulu daripada mengenaimu ya Rasulullah. Sayang tak Rasul? Pak Sayyidina Abu Bakar? Sayang. Rasulullah jawab apa? Wahai Abu Bakar, kita bukan berdua, Allah Ta'ala bersama-sama kita. Berserahlah kepada Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjadi tenang. Sampai ke Gua Sur. Dah pernah pergi Gua Sur tak, yang pergi haji rumah ni? Dah pernah haji Gua? Tinggi tak? Tak tahu lah. Gua Sur ni besar 1,5 jam. Okey lah, insyaAllah. Besar tak? Berbesar kan?
Apabila Rasulullah nak masuk, kata Sayyidina Abbas, engkau disik, ojo mempun disik ya Rasulullah. Ojo mempun disik. Ni coba, ben aku mempun disik, kata Sayyidina Abu Bakar. Kerana gua tu dalam keadaan gelap. Kenapa? Kalau Rasulullah masuk, takut dalam gua tu ada binatang berbisa, ular ke, kalajengking, skorpion ke, skorpion ini cakap Inggeris pun tak pandai. Lipan ke, kelabang ke. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak kasih Rasulullah masuk. Sayyidina Abu Bakar tengok dulu, tengok keselamatannya okey tak? Okey. Kalau ada kalajengking, biar dia kena dulu, jangan Rasulullah dulu kena. Apabila dia tengok okey, ya Rasulullah boleh masuk. Rasulullah letih. Lalu jalan yang jarang dilalui oleh kabilah-kabilah, jalan berbatu-batan yang agak berhawa panas. Rasulullah letih. Rasulullah tidur dekat pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Akrab tak hubungannya? Akrab. Agak-agak Sayyidina Abu Bakar kesel apa dah? Kesel apa dah? Ya kesel juga. Orang melakukan podo. Jalan yang dilakukan pun sama. Sama-sama jauhnya, jalan yang dilalui pun sama. Sayyidina Abu Bakar penat juga. Tapi Sayyidina Abu Bakar sayang dengan Rasulullah, dia tak tidur. Rasulullah tidur dekat pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni menjaga, mengawasi keselamatan Rasulullah. Dia tengok dinding gua ni, kok ada yang lobang-lobang. Takut lobang-lobang ni ada binatang bisa. Diceritakan setengah riwayat, dia koyakkan pakaiannya yang boleh dikoyak, untuk sumbat lobang-lobang dalam gua, di dalam gua tersebut. Ada satu lobang tak ada yang nak disumbat. Dia nak bangun, nak cari batu kecil ke, nak cari ranting, takut nanti mengganggu Rasulullah sedang tidur. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, diceritakan dia ada satu lubang tu, dia tutup dengan jarinya. Jari yang mana ustaz ya? Janganlah tanya terlalu teliti. Jari yang mana wallahu alam, tak disebut jari aja tuan-tuan. Apabila satu lubang ditutup dengan jari Sayyidina Abu Bakar, kebetulan lubang yang ditutup dengan jari itu ada binatang yang berbisa. Diceritakan ular. Patuk jari Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan kena patuk ular. Sayyidina Abu Bakar tak sampai hati nak kejut Rasulullah. Kalau saya walaupun tak ada gigi, contoh sakit gigi, omah lalu jalannya, awak cilik tapi melakukannya duk. Kowe iki, orang tu orang tu melaku awak cilik kau gajah. Pesan ni kan. Tapi ni Sayyidina Abu Bakar dah kena patuk ular, dia tahan. Dia tak kejut Rasulullah kerana sayangnya dengan Rasulullah. Tahan. Dia patuk ular lo. Sampai menitis air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh dekat pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila jatuh dia sejuk ngonolah. Jadi Rasulullah sadar, dia tengok Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kowe iki nangis kenapa? Adakah kamu menyesal ikut aku berhijrah? Tidak ya Rasulullah. Habis kenapa menangis? Aku menangis kerana kena patuk ular ya Rasulullah. Aku tak menyesal. Inilah masa-masa yang ditunggu olehku ya Allah. Ya Rasulullah, aku bersyukur kamu memilih aku berhijrah bersamamu ya Rasulullah. Rupanya dia nangis kena patuk ular. Lalu hijrahkan Rasulullah. Dia baca tak tahu baca apa. Diludahkan di tempat yang kena patuh tersebut. Pulih seperti sedia kala dengan izin Allah. Itu satu contohlah bagaimana sahabat sayang pada Rasulullah. Jadi macam mana pula kita nak sayang pada Rasulullah? Kalau nak buat macam Sayyidina Abu Bakar tu memanglah dah tak boleh buat sebab Rasulullah dah wafat. Tidak lain tidak bukan, banyak-banyakkanlah antaranya tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Apa yang tuan buat ni? Jawatan kuasa masjid dah susun. Jadi inikah tengah masih lagi dalam pemilihan baru jawatan kuasa kan? Bukan milih, kena mohon. Ada setengah tempat tu semua tak nak mohon. Wah payah juga semua tak mohon. Ya. Mudah-mudahan besok ditambah baiklah tuan-tuan ya. Kalau pelantikan tu. Tapi kena mohonlah. Kena jangan sampai yang tak ada nak menerajuinya. Ya. Tuan pengusi, jawatan kuasa dan jemaah buat kelas setiap minggu ni duit digunakan. Masya Allah. Besok tak tertanya. Masuk dekat akhirat kurang sikit tanya. Wahai tuan pengusi, kenapa? Tuan pengusi pula, jangan takut pula tuan pengusi contoh.
Apa ustaz dia? Ini cerita je. Tak ada kait hidup yang mati. Tuan Muzi, kenapa kampung ni banyak ngaji, tak pandai ngaji? Tauhidnya pun banyak melakukan perkara khurafat. Oh, dari segi tasawuf jauh sangat. Dah contoh. Kenapa engkau tak buat kelas, duitnya disimpan aja? Wah, Zuk kena tanya. Tapi sekarang Tuan Pengurusi dah buat. Dengan jawatan, bukan Tuan Pengurusi seorang lah. Ni contoh cikgu. Tuan Pengurusi jawatan kuasa termasuk jemaah menyokong. Buat majlis ilmu. Besok aku dah buat. Ya Allah. Makanan pun aku dah sedia. Aircon aku dah tambah lagi 2 horsepower. Wah, ini bukan 2 horsepower ni, besar-besar ni. Tapi dia tak datang, ya Allah. Lepas ada jawapan. Tapi kalau tak buat, duitnya aku simpan aja, ya Allah, ben banyak. Percayalah tuan-tuan. Ada satu tempat, saya sebutlah tuan-tuan. Ada satu tempat tu, jemaahnya surau 2 orang seorang, 2 orang seorang, 2 orang seorang, lebih 3 orang. Tiba-tiba ada orang bagi pandangan buat majlis ilmu, sediakan jamuan sedap-sedap. Ni jangan buat ni. Sedihnya ada sedap. Buat jamuan. Wah, mula-mula buat sebulan seminggu sekali. Kemudian dia 2 minggu 2 kali. Alhamdulillah. Sekarang ni ramai dia punya jemaahnya. Dan dia buat kelas tak lama. Maghrib, Isyak berhenti. Maghrib, Isyak berhenti. Ini tak faham-faham dan Isyak pun tak berhenti-berhenti. Kan? Alhamdulillah. Yang nyumbang tu lagi banyak. Orang nyumbang engkau. Sebelumnya tak. Ni boleh ke buat majlis ilmu ni? Nak bayar penceramahnya lagi. Penceramahnya bukan minta duit. Ya? Ni nak jamuannya lagi. Mula-mula bingung tau. Betul dia cakap. Ada tak duit? Tapi dia berani. Dia buat je, nekat je. Dia berserah pada Allah. Kok selalu tabungnya seminggu nak cari 50 ya payah loh. Sekali dah buat majlis ilmu, kok seminggu untuk 500. Terkondi duit tinggi ya. Dan sekarang ni dia boleh buat tiap-tiap malam, melainkan malam Jumaat dia tak buat kelas ilmu. Saya pernah terlebih sikit sampai Isyak lebih. Ustaz, kalau boleh besok sampai Isyak aja berhenti. Bagus. Pelambut tak bagi tahu awal. Sebab dia dah tiap-tiap hari buat. Kalau macam ni kan seminggu sekali, lebih sikit tak apa je tuan-tuan jadi faham. Okey. Saya nak cerita apa tadi lupa. Nak sayang pada Rasulullah. Sebelum saya tutup, selain duduk panjang ilmu ni menandakan sayang pada Rasulullah. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya tuan-tuan, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Muliakanlah para ulama kerana mereka itu pewaris Nabi. Sesiapa yang memuliakan ulama bererti memuliakan Allah dan Rasul. Yang dimasukkan ulama al-anbiya, bukan ulama su. Tuan-tuan, yang keduanya sebagai penutup, kalau kita sayang pada Rasulullah, banyak-banyakkanlah kita berselawat. Saya tuan-tuan, orang-orang dulu tuan-tuan, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita, atuk-atuk kita, walaupun mereka sekolah tak tinggi, tapi saya tengok mereka kadang-kadang lebih peka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fardu sudah barang tentu, yang sunat pun kadang-kadang mereka dah laksanakan. Contohnya tentang selawat, saya ingat aja. Saya duduk dengan nenek saya umur 18 tahun sampailah sekarang. Tapi nenek saya dah tak ada lah, bapak atuk saya. Dia ingatkan selawat. Nak pergi mana? Nak pergi mancing, baca selawat. Nak pergi mana? Nak pergi periksa, baca selawat saya ngokeh-okeh ya. Ada longandi nak temu dega kerja, baca selawat saya ngokeh-okeh ya. Kemudian pada satu masa tu saya demam. Atuk saya ni tak ada motor. Adanya basikal Jaguar Rally yang balaknya dekat tengah tu. Itu pun itulah yang bawa kedai, itulah yang taruh sangka. Sangka tahu? Pernah dengar perkataan sangka? Basikal ditaruh papan kanan kiri, diikat, buat taruh nenas, buat kelapa. Namanya sangka. Pernah dengar tak ni? Wah, sini tak lah, sini pakai ceketeng lagi dulu kayaknya. Oh, hebatlah teknologi orang sini. Hebat. Buat saya je ada sangka. Ahli-ahli lagi dah tak tahu. Dulu kat taman mana jumpa. Kalau lah si motor tak ada, lagi kereta coro bongkok lagi tak ada. Jadi nak pergi garam atau
saya demam, nenek saya ambil air 1 jug ataupun 1 cawan. Pergi mana? Pergi rumah Tuan Imam. Masa tu imamnya arwahnya Haji Marsum bin Jamingan. Pergi rumah Tuan Imam. Mam, putuku meriang. Baca ke donga. Ini airnya. Baik, Tuan Imamnya digigi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Dah sampai rumah, ini air doa ni. Mudah-mudahan dengan izin Allah, mari meriangi. Saya pun ambil. Jangan ngombe disik. Lah kon ngombe kok disenerin pula. Baca selawat disik. Pirang kali nek? 7 kali. Saya pun baca. Selawat, 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 selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Sedapnya. Alhamdulillah. Ni kalau presorin lagi sedap. Tadi aja lah gurau je kan parah. Saya betul saya baca selawat-selawat. Mun cakap selawat saya baca selawat. Cuba baca sallallahu ala Muhammad. Saya baca sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya masa tu budak sekolah rendah mana tahu. Saya pun pelik tu. Dah tua-tua ni kenapa orang biar kok sitik-sitik selawat, sitik-sitik selawat, sitik-sitik selawat. Rupanya dah tua-tua ni baru belajar. Rasulullah kata apa? Dalam hadis Nabi riwayat Jabir bin Abdullah, "Man shalla alayya fi yaumin mi'atan maratin qadallahu lahu mi'atan hajatan sab'ina minha fil akhirah wa salasina minha fid dunya." Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca selawat ke atasku sehari semalam 100 kali. Berapa kali? Kalau lebih lagi bagus. Tuan-tuan tadi pernah baca selawat tak? Daripada bangun tidur sampai sekarang? Ada? Ada. Dalam sembahyang ada Ustaz. Ni masa kalau boleh luar sembahyang pun bacalah, jangan tak baca. Dia tak cakap, Rasulullah tak cakap baca selawat panjang atau pendek, betul? Barang siapa yang membaca selawat ke atasku sehari semalam 100 kali. Dia tak cakap selawat panjang, selawat pendek. Tak semestinya baca selawat Ibrahimiyah, selawat sifat ke, selawat tafrijiyah ke, selawat apa. Kita baca selawat pendek pun tak apa. Selawat Jibril contohnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad contohnya. 100 kali Allah Ta'ala akan sempurnakan 100 hajatnya. 70 disempurnakan dekat akhirat, 30 disempurnakan dekat dunia. Sebab itu orang dulu, sebab tu sikit-sikit selawat. Sikit-sikit selawat. Semoga apa yang kita hajatkan Allah Ta'ala makbulkan. Sebab itu kalau kita berdoa, supaya doa kita ni mudah diterima oleh Allah, mulakan doa dan penutupnya dengan selawat. Jangan ditinggal. Ya. Tuan-tuan ada hajat tak ni? Bapaknya ada hajat tak? Ya Allah, hawai loro kabeh dengkul arek tangi kok. Ora iso tangi. Arek tangi sembayang kok, ya Allah, mau ni krekut-krekut ngono minyak entek. Kan? Ya dah lama guna, macam mana minyak tak habis? Jadi ikhtiar, injection tambah minyak itu ikhtiar. Tapi ada hajat tak nak sehat macam orang 28 tahun, 18 tahun ada tak hajat? Banyakkan selawat. Ada hajat contohnya nak beli kereta yang lebih cantik lagi supaya mudah nak pergi masjid dengan selesa. Contoh, salah tak? Tak salah. Supaya hajatnya termakbul, di antaranya di samping berusaha, banyakkan baca selawat, banyakkan baca istighfar. Insya-Allah akan mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi hajat kita nak mendapat syafaat tu jangan lupa. Banyakkan selawat. Sebab itu kata guru saya, di antara amalan-amalan kalau kita sayang pada Allah, banyakkan membaca zikir tahlil la ilaha illallah. Sebab tu kalau pergi tahlil la ilaha illallahnya jangan tinggal. Namanya dah tahlilan. Ini Pak Imam baca 100 komplain, mam bocok kok sampai 100. Tolong belum terluis lah. Dan namanya tahlil lah sing okey. Kalau sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Sayang pada mak ayah, baca apa? Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, sekurang-kurangnya. Sayang diri sendiri,
Astaghfirullahalazim. Itu jangan tinggalkan. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau disilap dan salah, harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.